Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Seperti kita janjikan, insya-Allah saya bersama Nur Urfa ya untuk membahaskan tentang mazhab. Beliau adalah pelajar di UiA ya, di UiA untuk membahaskan isu ini. Beliau aktif di bidang dakwah. So kita tunggu dia request, kemudian kita buka perbincangan dan tuan-tuan boleh membincangkan tentang isu ni, tentang mazhab dan fiqh dan seumpama dengan dia. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, bila kita cakap pasal ekonomi kan, kita tukar topik kepada isu zakat. Okey, Ustaz, apakah hukumnya kalau zakat ini diberikan kepada orang-orang yang terjejas akibat COVID? Adakah mereka ini termasuk dalam golongan asnaf? Tapi golongan asnaf ni dia ada takrifan yang lain. Jadi boleh Ustaz terangkan tak? Ya, dia asnaf ada 8. Apabila orang tu tak cukup duit, dia panggil miskin. Dia ada kerjaya tapi tak cukup duit, maka dia termasuk dalam asnaf. So berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan, discretion daripada budi bicara pejabat zakat, dia boleh bagilah hak mereka. Cuma dalam masa yang sama menjadi muskilah kepada kita kemiskinan orang miskin yang hanya bergantung kepada zakat. Ini juga kita beli mereka, tapi kita mengajak diri sendiri supaya keluar diri daripada belenggu. Sebelum kita membicarakan belenggu kemiskinan, kita mesti membicarakan isu belenggu kemalasan. So kemalasan ini yang sebenarnya menghasilkan kemiskinan. Bukan orang Melayu miskin, tapi orang Melayu ni malas. Bukan saya yang kata, Zakbot pun kata, ramai tokoh-tokoh. Kita belum lagi mencapai tahap rajin yang seperti Jepun. So diri saya perlu latih diri saya supaya kuat bekerja. Tuan-tuan pun kena kuat bekerja. Semua kena kuat bekerja. Tak boleh macam student sekarang ni, di rumah buat apa? Takkan tidur aja. Perlu kuat bekerja ataupun membaca. Perlu kita jangan mengharamkan diri kita daripada kebaikan dunia dan akhirat. So batalah ataupun pengangguran ini, dunia dan akhirat satu benda yang tercela. Jadi ini yang perlu kita selesaikan. Jadi zakat jangan hanya diberikan kepada orang miskin yang malas, tapi perlu juga diberikan kepada orang miskin yang rajin. Sebab yang malas ni bahaya. Sebab tu perlu juga ditakzir orang miskin yang malas, yang mereka ini tidak menggunakan segala keringat mereka untuk mengurangkan kemiskinan mereka. Jadi ini satu benda yang perlu dikaji, tapi kita bersifat rahmah kepada mereka. Dalam masa sama tidak boleh kita hanya menyelesaikan masalah mereka dengan bagi ikan. Perlu kita didik mereka untuk menjadikan mereka lebih bergerak. Sebab kehidupan di dunia ni, di antara maqasid yang terbesar selain daripada ibadat adalah bekerja, termasuk lelaki dan perempuan. Ya. Kerana saya pun pernah terlibat dengan Pusat Zakat Pahang sebagai duta, dan saya terlibat di sudut kempen kutip dan seumpama dengan dia. Kita sudah berusaha, tapi kelemahan tu tak ada, tu biasa. Itu benda yang biasa. Tetapi saya rasa benda yang paling besar bila kita buat postmortem bukan zakat, tapi diri sendiri yang tidak mau keluar daripada kemiskinan. Ya, kita orang miskin tak mau keluar daripada kemiskinan. Kita hanya menunggu. Dan ini bukan penyelesaian yang sebenar. Zakat adalah satu penyelesaian, bukan semua penyelesaian. Sebab itu penyelesaian kita adalah bekerja. Bekerja. Bila kita bekerja, kita dapat menyelesaikan masalah. Namun zakat ini adalah tangan daripada orang lain. Sebab itu muskilah kita tak selesai sebab orang miskin menunggu. Kehidupan menunggu ni tak menyelesaikan masalah. Kena bekerja dan meminta. Dan jangan bergantung pada zakat. Zakat kita orang bagi ambil, tapi tak boleh bergantung pada zakat. Sebab zakat ni merendahkan martabat kita. Ya, zakat merendahkan martabat kita. So kita tidak boleh menyalahkan kesemuanya pada pihak zakat. Saya tahu, saya terlibat, kawan saya semua terlibat. Kelemahan semua ada, sistem apa pun ada kelemahan. Tetapi boleh katakan 80%, 90% mereka telah menyebarkan zakat kepada semua orang dengan penuh etika dan seumpama dengan dia. Cuma kita tahu kadang-kadang yang memblame pusat zakat ni adalah anti-anti dia. Orang yang anti establishment, mereka dipanggil apa? Mereka suka memblame sebab mereka ni kadang-kadang minta banyak tempat. Dan kita tahu sana minta, sini minta. Itu dia dipanggil sindiket juga, berlaku sindiket minta zakat terlampau banyak. Dan mereka ni sangat malas, dan saya ucap tahniah kepada Datuk Mazhar mendedahkan bagaimana orang miskin tak nak ubah. Bila pergi rumah makan, mereka duduk dalam tu. Dan saya terlibat juga dengan aktiviti ini, dan juga saya dengar daripada orang yang terlibat, kadang-kadang mereka sendiri tidak mahu ubah. Rumah mereka tidak bersihkan, mereka tunggu orang bagi zakat, cari duit tak mau, badan sihat, duduk di rumah. Kadang-kadang yang bekerja adalah isteri, dan mereka duduk saja.
isap rokok, begitulah kehidupan mereka, kemudian mereka beli pusat zakat. Dan ini satu penipuan terhadap pusat zakat, dan saya bukan membela pusat zakat, kelemahan tetap ada. Namun meletakkan semua kesalahan kepada pusat zakat itu bukan. Kesalahan adalah diri sendiri, ya, itu bukan pusat zakat. Ustaz, tadi Ustaz dah sebut pasal isu pekerjaan. Kalau tak ada kerja, cari kerja. Tapi kalau dalam zaman sekarang ni, dalam ekonomi yang makin kita tahu hala tuju dia tengah duk macam imbalance lagi, banyak pekerja telah dibuangkan kerja. Jadi Ustaz, macam mana kalau orang ni tak dapat kerja? Ya, Boleh ini tak? merupakan tanggungjawab kebersamaan kerajaan dan juga masyarakat. Sebab itu kerajaan kena berbelanja dan pekerja kerajaan kena berbelanja, beli barang, dan kita wujudkan sistem perkhidmatan yang lebih kuat di Singapura. Rakyat bekerja sebagai servis. Mereka server kepada bekerja menjadi orang yang serve. Sebab itu di Singapura kita faham mereka adalah negara yang terbaik dalam memberi perkhidmatan. Mereka tak ada barang-barang untuk mereka miliki. Sebab itu zaman sekarang dalam keadaan kita dibuang kerja, kita boleh kreatif. Kita boleh orang kata pelbagai cara untuk membuat perkhidmatan. Kita boleh cuci kereta orang, kita macam-macam kita boleh create. Dan kita minta sektor pertanian diluaskan. Walaupun kita ada COVID-19 sekarang ni, kita minta kerajaan cuba perhatikan sektor pertanian, sebab sektor pertanian sektor yang sangat luas. Kita ada ladang, kita ada sungai, kita ada lautan yang perlu kepada kesungguhan rakyat. Dia yang percayalah. Saya yakin prasarana semua cukup, tapi rakyat yang malas. Termasuk saya sendiri pun tak rajin macam Jepun lagi. Kalau kita betul-betul rajin, insya-Allah kita mampu menyelesaikan masalah. Masalah kita sekarang ni, kemalasan kita ni tahap yang dijadikan sebagai hujah untuk kepada menghentam orang lain. Kalau kita rajin, insya-Allah kita mampu menyelesaikan banyak masalah. Ini kita boleh berlatih daripada orang luar. Pasal apa orang luar datang ke Malaysia? Sebab mereka nampak lubuk dan mereka bekerja kuat. Jadi kenapa tempat-tempat ruang yang diisi oleh orang luar, kita tak dapat isi benda-benda tersebut? Kerana kita memilih kerja. Jadi ini di antara problem kefahaman mencari rezeki dengan menunggu offer letter. No, kita tidak perlu offer letter. Kita boleh macam-macam pekerjaan yang kita boleh buat, ya. Di rumah-rumah orang banyak rumput-rumput yang panjang yang kita boleh pergi potong, kita boleh cuci rumah dia, yang kita boleh dapat duit dengan apa saja cara. Sebab tu make everything money. Pemikiran make everything money juga perlu dikembangkan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Okey Ustaz, terima kasih. Jadi keywordnya kita tak boleh malas lah, kita kena rajin mencari kita tidak beriman dengan konsep yang dipanggil sebagai scarcity. Dalam ekonomi kapitalis mereka menganggap scarcity. Scarcity adalah itu kebatasan sumber ekonomi. Tak cukup. Itu salah faham itu. Tetapi Islam menganggap sumber ekonomi cukup. Waqaddarna taqdira. Cuma yang masalah cara pengurusan dan cara menggunakan sumber tersebut. Sebab itu dalam isu ini kerajaan kena construction balik, masyarakat kena bergerak, duit dibelanjakan, kerajaan kena membeli, menyokong penjualan baik orang Islam atau orang bukan Islam. Kita kembalikan orang kata aktiviti yang seperti biasa. Buku dijual, dapat dijual, saya ingat maklumat banyak kedai buku ditutup dah. Tuan-tuan beli buku kami, insya-Allah kita akan keluar lagi. Tapi kalau semua pakai jadi menyimpan sahaja, kita berbelanja yang berhemat, tapi kena bergerak. Duit kena bergerak, insya-Allah saya yakin walaupun kita sekarang ni ketinggalan 5 tahun ke belakang seperti yang disebut oleh Menteri Kewangan kita, satu kemunduran ekonomi yang sangat besar yang tidak pernah berlaku, tetapi insya-Allah dengan minda yang positif, minda kita dapat mengatasi kesemuanya dengan semua orang berusaha, semua orang menjadi seperti orang Jepun, kita kuat bekerja 24 jam seperti jantung kita, saya yakin kita mampu membangunkan ekonomi kita insya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana bagi jawapan yang benar. So, terima kasih. Okey, kejap lagi. Jangan lupa subscribe video Nufal Falasuf. InsyaAllah Nufal akan keluarkan episod ke-8 tentang Nufal Suka Al-Ghazali Al-Munkih Minad Dolal. Okey, yang tu je Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.